Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 290441 Nurhijana binti Kasim dari kumpulan 7 bersama dengan ahli saya 290227 Nur Hafizah binti Muhammadiyah, 283926 Wan Nur Syamira binti Wan Rahim, 290189 Muhammad Firdaus bin Amran, 290210 Nur Amira binti Izzuddin. Dalam tugasan SCCA 1023 teori komunikasi ini, kumpulan kami telah memilih teori pemikiran kelompok. Assalamualaikum, saya Nur Amira binti Izzuddin, nombor metrik 290210. Ini membentangkan pengenalan teori. Apa itu teori komunikasi? Komunikasi merupakan proses untuk menyampaikan pesanan dari satu pihak ke satu pihak yang lain. Ia dapat memberi pengaruh di antara satu sama lain. Selalunya komunikasi dilakukan secara verbal atau melalui bahasa yang dapat dipahami oleh kedua-dua belah pihak dan saling berkomunikasi. Selain secara verbal, komunikasi juga dilakukan dengan bahasa tidak verbal yang menggunakan bahasa tubuh, sikap atau perangai serta bahasa isyarat. Teori komunikasi adalah amat penting dalam proses kehidupan, terutama sekali dalam menyampaikan ilmu berkomunikasi dalam ruang pekerjaan dan juga kekeluargaan. Pemikiran kelompok adalah dikenal sebagai group think adalah kemahiran berkomunikasi untuk menarik minat dan perhatian sesuatu kelompok atau organisasi. Pemikiran kelompok juga merupakan proses untuk membuat keputusan sesuatu hal secara berkumpulan. Ianya digambarkan keadaan di mana keputusan dibuat oleh sesuatu kumpulan atau lebih tinggi kedudukannya. Bagi menghasilkan output yang kurang efektif, pemikiran kelompok disifatkan sebagai kaedah lembut atau halus dalam proses membuat keputusan dan lebih cenderung kepada memupuk persepakatan dan sikap bertolak ansur dalam menyelesaikan sesuatu keadaan. Ahli kumpulan pemikir ini lebih terfokus kepada pemeliharaan perpaduan sambil berusaha untuk mengelakkan isi-isi yang sensitif yang akan mengeruhkan keadaan. Gambaran keseluruhan merujuk kepada keputusan secara kebersamaan mencapai kesepakatan, cenderung untuk gagal mengenali kewujudan tentang pendapat, konflik disekat oleh ahlinya. Tunjang, norma dan peranan. Norma, perjanjian atau persetujuan tentang perilaku ahli terhadap ahli lain. Peranan, iaitu kelakuan yang patut atau tidak patut dilakukan ketika berkumpulan. 3 kategori, sosial, prosedur, tugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hafizah binti Muhammadiyah 290227. Seterusnya saya akan masuk kepada bahagian konsep teori pemikiran kelompok. Okey, jika apa yang dapat kita perhatikan di dalam slide, teori pemikiran kelompok ini dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu daripada kumpulan formal dan juga kumpulan informal. Okey, kumpulan formal ni mempunyai struktur yang jelas dan dapat dikategorikan sebagai jawatan di dalam organisasi. Sebagai contoh, pengerusi, naib pengerusi, bendahari dan sebagainya. Manakala kumpulan informal pula adalah kumpulan yang tidak mempunyai struktur rasmi, tetapi ianya mempunyai ketua. Dalam erti kata lain, ianya bebas dan juga terbuka. Okey, paling penting dalam proses penubuhan sesebuah kumpulan adalah dengan memantau perlakuan ahli dalam kumpulan. Tingkah laku dan juga sifat ahli ini akan mencorakkan kumpulan ke arah matlamat yang diinginkan. Okey, yang seterusnya kita akan masuk kepada tahap-tahap pembangunan kumpulan atau stage of group development. Okey, jadi kalau kita lihat pada rajah, terdapat 5 stage of group development. Jadi kita pergi satu persatu. Yang pertamanya adalah pembentukan. Pembentukan ini adalah merupakan tahap untuk kita mengenal pasti tujuan, struktur dan juga pemimpin kumpulan. Ia merupakan rangkah yang pertama sesuatu kumpulan untuk mengenal ahli dan juga latar belakang
setiap daripada mereka. Sebab perkara ini penting disebabkan setiap ahli kita datang daripada kelompok sosial yang pelbagai, maka setiap ahli ini juga perlu memahami bahawa interaksi di antara satu sama lain adalah perkara yang tidak dapat dielakkan. Okey, peringkat yang seterusnya adalah peringkat pergeseran. Peringkat pergeseran ataupun konflik memang akan wujud sekiranya peranan ahli dan juga sistem organisasi tidak dijelaskan secara menyeluruh. Okey, jadi justru daripada itu akan timbul persepsi bahawa terdapat individu lain yang dapat memimpin organisasi dengan lebih jelas kepada tujuan yang difokuskan. Seterusnya kita akan pergi kepada peringkat kebiasaan. Kebiasaan ni adalah hubungan erat di antara individu di dalam kumpulan, atau lebih kita kenal sebagai hubungan baik ataupun semangat setia kawan. Jadi dengan adanya hubungan ini, ianya akan menolak kumpulan tersebut kepada pemantapan secara terus. Hal ini juga dapat membentuk kerjasama dan juga perkongsian impak dan juga risiko. Seterusnya kita akan masuk ke stage yang keempat. Stage keempat adalah stage perlakuan. Setiap ahli perlulah berfungsi selaras dengan jawatan dan juga tempat di dalam kumpulan. Mereka ni wajar memahami dan menitik beratkan tugas masing-masing dan sebaiknya mengelakkan dalam mencampuri urusan ahli lain tanpa diminta. Setiap individu dalam kumpulan juga seharusnya bergerak ke hadapan selaras dengan perkembangan dan kemajuan semasa. Dan peringkat yang terakhir adalah peringkat penangguhan. Penangguhan ini adalah bersifat sementara dalam organisasi. Penangguhan adalah tekanan aktiviti berdasarkan kepentingan dalam proses penyesuaian kumpulan terhadap semasa. Penangguhan ini berikutan perubahan yang perlu dilakukan serta-merta. Jadi sebagai contoh yang saya ambil daripada serangan wabak penyakit COVID-19 yang telah berlaku, akibatnya kita telah berlaku perintah kawalan pergerakan di seluruh negara, yang mana ianya menyekat aktiviti berkumpulan buat sementara waktu. Jadi untuk menyesuaikan keadaan ini dengan kelompok, penangguhan perlu dilaksanakan. Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada tanda pemikiran kelompok. Jika kita lihat di sini ada 8 tanda pemikiran kelompok, jadi saya akan pergi satu persatu. Yang pertamanya adalah matlamat yang jelas, di mana komitmen ahli kumpulan tidak berbelah bahagi dan masing-masing memahami tujuan dan juga matlamat kumpulan. Seterusnya adalah kemahiran yang relevan, di mana ahli kumpulan terdiri daripada individu-individu yang berkebolehan dalam pelbagai bidang. Jadi dengan kemahiran yang ada ini, kita dapat bekerjasama untuk mencapai matlamat. Seterusnya, kepercayaan bersama. Setiap ahli percaya akan kebolehan dan juga komitmen masing-masing. Dan yang seterusnya lagi adalah kesatuan komitmen, di mana kita perlu mempunyai semangat setia kawan, percaya akan integriti, kebolehan dan juga karakter masing-masing di dalam kumpulan berkenaan. Okey, yang seterusnya adalah komunikasi yang baik. Mesej dapat disampaikan dengan terang dan jelas dalam kalangan ahli kumpulan yang merangkumi verbal dan juga non-verbal. Maklum balas terhadap informasi dan juga idea yang jelas ini berupaya untuk mengelakkan kesilapan dalam mencapai tujuan berkumpulan. Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada kemahiran berunding, di mana ahli kumpulan mampu berbincang dalam suasana yang damai untuk menyelesaikan masalah dalaman dan juga luaran secara bersama dengan ahli-ahli dan juga bukan ahli kumpulan. Kumpulan juga boleh menjadi fleksibel dalam membantu antara satu sama lain. Seterusnya adalah kepimpinan yang tepat. Pemimpin berupaya menaikkan semangat ahli kumpulan untuk mencapai tujuan secara berkumpulan. Pemimpin kumpulan juga berupaya meningkatkan keyakinan ahli serta berperanan sebagai facilitator dan juga sebagai jurulatih selain mampu mengawal dan juga mengarah setiap daripada ahli kumpulan berkenaan. Selain itu, dan yang terakhir adalah sokongan dalaman dan juga luaran, di mana persekitaran yang saling menyokong iaitu secara dalaman dan juga luaran. Sokongan dalaman ini sebagai contoh menyediakan prasarana, latihan, sokongan emosi kepada ahli. Manakala sokongan luaran pula adalah sebagai contohnya sumber bagi kumpulan tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan juga dalam memastikan tugasan tu dilakukan secara efisien. Idea teori. Terdapat 3 keadaan yang menyebabkan terjadinya pemikiran kelompok, iaitu
perpaduan kelompok, faktor struktur dan tekanan kelompok. Perpaduan kelompok adalah kadar perpaduan yang jitu menyebabkan lebih tekanan kepada ahli kumpulan, terutama untuk mencapai standard kumpulan. Faktor struktur terbahagi kepada kelompok terisolasi kerana tidak dipengaruhi oleh dunia atau kelompok luar. Pendapat terhadap dunia luar tidak dipengaruhi oleh pengaruh kelompok dari luar. 2. Kurangnya kepimpinan yang mana ketua kumpulan tersebut mempunyai keuntungan peribadi terhadap hasil sebuah keputusan. 3. Kurangnya langkah untuk mengambil keputusan terbaik untuk kesaksamaan latar belakang anggota kumpulan. Nombor 3 ialah tekanan kelompok. Tekanan terhadap kelompok terjadi dari luar dan dalam, iaitu external dan internal stress. Pada masa tekanan ini, kebiasaannya ahli kumpulan cenderung untuk mengikuti keputusan pemimpin mereka dan menyokong keputusan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wani Syamila binti Wan Rahim, nombor matrik 283926, akan meneruskan perbincangan kami dengan relevant teori pemikiran kelompok. Di sini saya sertakan 5 relevant teori pemikiran kelompok. Yang pertama ialah terdiri daripada kelompok kecil, iaitu 2 hingga 20 orang. Individu dan kelompok ni mampu memberi pendapat masing-masing. Perkara ini dianggap baik kerana kelompok ini sangat terbuka untuk berkongsi pendapat dan juga memberi komen serta pandangan terhadap sesuatu isu dan perkara. Bukan itu sahaja, kelompok ini juga mampu memberi tindak balas terhadap cadangan dan permasalahan mengikut pengetahuan masing-masing. Ini akan memudahkan proses pembuatan keputusan dilakukan kerana individu dan kelompok ini aktif dalam menyuarakan pendapat masing-masing. Yang kedua pula ialah setiap ahli perlu mempunyai rasa ingin mengenali antara satu sama lain. Dalam sesebuah organisasi, hubungan yang baik sesama rakan pekerja akan memberi impak yang sangat positif kerana hubungan yang akrab dan rapat akan memudahkan proses komunikasi itu berlaku. Hubungan yang baik dan akrab akan memudahkan kelompok ini untuk bekerjasama melakukan tugasan dan kerja. Kesannya, output yang terhasil akan lebih terlihat cantik, kemas dan juga berkualiti. Seterusnya ialah interaksi secara verbal. Komunikasi verbal antara interaksi suatu individu yang memanfaatkan bantuan kata-kata atau pesan berbentuk linguistik. Relevant teori ini adalah kerana ianya tidak terbatas pada perbicaraan antara keduanya sahaja, tetapi asalkan penerima informasi boleh memperolehi pesanan dan mesej yang disampaikan, jadi proses penyampaian itu termasuklah dalam komunikasi verbal. Yang keempat ialah hasil keputusan adalah tanggungjawab bersama. Dalam teori komunikasi kelompok, segala perbincangan mengenai satu-satu isu dan perkara serta kesan dan akibatnya akan menjadi tanggungjawab bersama, di mana kebaikannya adalah setiap individu akan merasakan bertanggungjawab atas segala yang dibincangkan dan dipersetujui. Jadi, individu akan lebih berhati-hati dalam memberi pandangan dan juga komen semasa menyuarakan pendapat dalam proses perbincangan. Yang terakhir, iaitu kelima, ialah keputusan atau perbuatan mestilah berlandaskan nilai, norma dan tata cara yang dapat diterima dalam kelompok tersebut. Dalam teori kelompok, perbuatan dan sikap individu haruslah berasaskan nilai-nilai murni. Tingkah laku yang ditunjukkan semasa berada dalam kelompok ini mestilah sentiasa positif dan boleh diterima dalam kelompok tersebut. Contohnya, hubungan hormat menghormati, bekerjasama dan saling membantu. Hubungan yang baik sesama kelompok kerja akan membuatkan segala urusan kerja dapat berjalan dengan lancar dan mudah, di samping menghasilkan output yang lebih berkualiti. Analisis dalam teori pemikiran kelompok. Jangka masa yang panjang. Pemikiran kelompok adalah lebih baik daripada individu. Dorongan kepada pemikiran kelompok, perpaduan kelompok, faktor struktural dan tekanan kelompok. Tidak sepakat dalam kumpulan kompleks, memecah masalah yang lebih baik. Kesepakatan yang terjadi, keinginan untuk bertindak bersama melebihi motivasi untuk menitik berat tindakan yang perlu dilakukan. Dan kontra pemikiran kelompok, pencarian persetujuan atau consensus seeking. Gejala dalam pemikiran kelompok terbahagi kepada 3: ketertutupan pemikiran, stereotipikan kelompok luar atau rasionalisasi kolektif. Tekanan untuk mencapai kesegaman juga boleh terjadi dengan sensor diri, ilustrasiakan kesepakatan, tekanan terhadap para penentang dan juga merasa diri berkelayakan. Langkah mencegah pemikiran kelompok bagi kepada 2, merujuk kepada tihad, iaitu memerlukan kawalan dan pengawasan, memastikan ada laporan penyelewengan dalam kumpulan, menyeimbangkan suara majoriti dan minoriti, menerima bahawa terdapat tidak kesepakatan dalam kumpulan. Kalau merujuk kepada Hanis, menitik beratkan misi dan visi kumpulan,
menyusun dan membuat ulang kaji dan rencana dan tindakan serta alternatif dalam membuat keputusan, mengetahui dan mengambil berat akan kesan daripada alternatif, mempunyai plan B untuk setiap kaedah plan yang gagal. Kelemahan pemikiran kelompok berkemungkinan hanya mencari jalan penyelesaian yang mudah, gagal meneliti alternatif yang berkemungkinan besar tidak dipersetujui oleh sebilangan besar ahli kelompok, tidak berupaya untuk meneliti pendapat setiap ahli secara individu, tidak menyangkakan kegagalan untuk mendapat plan B jika gagal untuk mencapai matlamat. Cadangan dan saranan untuk membentuk pemikiran kelompok yang baik. Dalam teori pemikiran kelompok, keseragaman pemikiran penting untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan supaya setiap orang dalam ahli dapat berfikir secara rasional serta mengeratkan hubungan dalam kelompok. Pemikiran kelompok juga perlu adanya strategi dalam penyelesaian masalah kerana setiap individu adalah unik dan alternatif lain amat penting. Pemerhati perlu ada untuk mengawasi dan menasihati jika terdapat group think dalam kalangan ahli kumpulan. Hal ini untuk mencegah kehilangan fokus dalam membuat keputusan di dalam kelompok. Keseragaman pendapat perlu dititik berat dan pelan sokongan perlu direncanakan untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik dalam kelompok. Memahami secara jelas keperluan organisasi dan cara untuk mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Amran, nombor matrik 290189, akan bercakap mengenai kesimpulan. Apa yang dapat dirumuskan, teori pemikiran kelompok ini mempunyai lebih impak negatif dalam sesuatu kumpulan kerana kecenderungan bahawa terdapat ahli yang tidak menyetujui keputusan tetapi mengambil langkah untuk meneruskan juga kerana pengaruh pemimpin atau individu dalam kumpulan. Impak positif dan negatif dari hasil keputusan dipertanggungjawab atas setiap ahli. Kadang-kadang ahli-ahlinya juga tidak dapat menerbitkan idea segar kerana terpengaruh akan keputusan ahli lain. Selain dari cadangan di atas, antara langkah untuk mencegah pemikiran kelompok adalah kawalan dan penyelidikan. Kumpulan sokongan dalam melaporkan penipuan dalam kumpulan. Menerima tentangan idea dalam kumpulan, menyeimbangkan suara minoriti dan majoriti.